Saya bukanlah pencetus langkah syaitan, tetapi saya mengakui bersama beberapa teman yang lain menggerakkan langkah politik menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dengan restu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-7. Saya pasti secara peribadi Tun Dr. Mahathir pastinya menjadi orang yang paling gembira dewasa ini. Cuma kegembiraan beliau itu tidak terzahir dan tidak terucap. Matlamat beliau yang tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menggantikannya, serta matlamat untuk mengekang kemarahan DAP sudah pun tercapai dengan jayanya. Kejayaan ini pastinya tidak akan luput dalam sejarah Malaysia, iaitu kejayaan membawa balik abu mayat Ching Peng dan seterusnya ditaburkan di sepanjang banjaran Titiwangsa. Hakikatnya, Ching Peng bukan pejuang kemerdekaan. Ching Peng adalah Setiausaha Agung Parti Komunis Melaya PKM, dan hakikat ini kekal selagi ada bulan dan matahari. Yang di Pertuan Agong telah secara bijaksana menggunakan semua kuasa yang diperuntukkan sebelum proses pelantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin dimuktamadkan. Makanya, Kerajaan Perikatan Nasional yang terbentuk pada hari ini bukanlah kerajaan pintu belakang seperti mana dituduh dan ditrol dengan izin oleh pihak pembangkang. Sebaliknya, Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan pintu istana yang sah menurut perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Justru, apa jua istilah yang digunakan, sama ada kerajaan pintu belakang atau tebuk atap, istilah itu hendaklah dianggap sebagai unparliamentary atau bercanggah dengan peraturan parlimen dan tidak boleh diizinkan digunakan di dalam Dewan yang mulia ini. Tuduhan seperti ini boleh dianggap sebagai menghina keputusan yang di Pertuan Agong. Pembinaan Kompleks Seri Perdana merupakan idea hebat cetusan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika membangunkan Putrajaya. Saya tidak melihat itu sebagai satu pembaziran. Saya melihat itu permulaan kepada suatu sejarah baru Malaysia. Bangunan itu perlu dibaik pulih untuk maksud bagi menempatkan pejabat dan kediaman rasmi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ia dibangunkan dengan jiwa hebat, dengan pemikiran yang hebat. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membetulkan tuduhan yang tidak tepat dan tidak benar sama sekali ke atas saya. Saya bukanlah pencetus langkah syaitan, tetapi saya mengakui bersama beberapa teman yang lain menggerakkan langkah politik menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dengan restu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-7. Selebihnya ia sudah menjadi sejarah, dan biarlah saya simpan demi hormat saya kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang negarawan terbilang dan ulung yang jasanya kepada bangsa dan negara cukup besar. Apapun, saya pasti secara peribadi Tun Dr. Mahathir pastinya menjadi orang yang paling gembira dewasa ini. Cuma kegembiraan beliau itu tidak terzahir dan tidak terucap. Matlamat beliau yang tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menggantikannya, serta matlamat untuk mengekang kemarahan DAP sudah pun tercapai dengan jayanya. Ramai yang bertanya kepada saya kenapa Tun Dr. Mahathir meletak jawatan. Jawapan saya, selain qada dan qadar, Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menetapkan bahawa sudah tertulis sejak azali lagi peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir adalah kerana rezeki Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8. Tidaklah boleh selandak padi, sekamlah juga ditumbuk luluh. Tidaklah boleh kehendak hati, kehendak Allah juga yang sungguh. Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Negara kita baru saja menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-63 yang bertemakan Malaysia Prihatin. Syukur, nikmat keamanan dan kemerdekaan ini terlalu besar dan tidak ternilai, hasil pengorbanan darah, keringat dan air mata para pejuang terdahulu. Namun dewasa ini kita perlu mengakui hakikat pahit bahawa semangat patriotik dalam kalangan rakyat semakin meluntur, sehingga ada yang tergamak melakukan pengkhianatan dengan sengaja menggantung jalur gemilang secara terbalik. Kepada kelompok buta sejarah ini saya berpesan,
Jalur gemilang bukan hanya sehelai kain dan patriotik pula, bukan semangat lapuk, tetapi lambang kedaulatan serta maruah negara. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Baru-baru ini sebagai umat Islam, kita semua pastinya tergores hati apabila ada seorang pemimpin politik tergamak menyamakan penghijrahan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sebagai pelarian. Lebih menjadikan pemimpin ini menggunakan Dewan Rakyat sebagai pentas menyampaikan pemikiran orientalisnya, dan sehingga kini tidak menarik balik kenyataan tersebut ataupun meminta maaf. Pada saya, ianya penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan itu bukan sahaja jauh tersasar daripada sirah Nabi, tetapi nampaknya pemimpin politik terbabit gagal memahami apa itu wahyu Allah. Bahkan seingat dan sepengetahuan saya, belum ada lagi mana-mana institusi pendidikan di negara ini, baik secara formal atau tidak formal, yang menganggap hijrah agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelarian. Saya tidak tahu jika pemimpin tersebut mendapat tafsiran berkenaan di Iran, tetapi di negara ini Islam adalah agama persekutuan dan fahaman Islam kita adalah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini saya menuntut jawapan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri hal ehwal agama di Dewan yang mulia ini. Tan Sri Yang Dipertua, pada kesempatan ini juga izinkan saya memberi pengiktirafan kepada Pakatan Harapan di atas satu kejayaan gilang gemilang mereka ketika berkuasa dahulu, kerana berdasarkan rekod tiada mana-mana pihak sebelum ini berupaya melakukannya, hatta oleh Barisan Nasional meskipun parti itu memerintah negara selama hampir 61 tahun. Kejayaan ini pastinya tidak akan luput dalam sejarah Malaysia, yaitu kejayaan membawa balik Abu Mayat Chimping dan seterusnya ditaburkan di sepanjang banjaran Titiwangsa. Sesuatu yang ternyata amat susah dan payah untuk dilaksanakan oleh Barisan Nasional, ternyata amat mudah dijayakan semasa pemerintahan 22 bulan Pakatan Harapan. Pada masa yang sama, ada sesetengah ahli parlimen di Dewan Rakyat sana yang di dalam ucapan mereka menganggap Chimping sebagai pejuang kemerdekaan. Mereka sengaja mendendangkan retorik songsang bagi merobek dan menulis semula sejarah kemerdekaan negara mengikut acuan politik mereka. Hakikatnya, Chimping bukan pejuang kemerdekaan. Chimping adalah Setiausaha Agung Parti Komunis Melaya PKM, dan hakikat ini kekal selagi ada bulan dan matahari. Jangan kita lupa, sejarah mencatatkan negara selepas kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Komunis pimpinan Chimping terus menyerang dan memerangi anggota pasukan keselamatan kita, serta membunuh ramai yang tidak berdosa. Tidak kira Melayu, Cina atau India, ada yang cacat kekal. Tidak sedikit anggota pasukan keselamatan kita yang hilang anggota badan akibat terkena bobby trap, dan ramai yang menemui ajal. Keluarga hilang ketua, isteri menjadi balu, dan anak-anak bertukar menjadi yatim piatu. Kepada mereka yang sengaja buat-buat lupa kekejaman komunis, suka saya mengingatkan dalam masa hanya 15 hari, komunis mengambil alih kuasa daripada Jepun. Bermula pada 3 September 1945 sahaja, seramai 2,542 orang Melayu, Cina dan India telah dibunuh dengan kejam. 5 tahun kemudian, tragedi Bukit Kepung pula berlaku. 19 anggota polis dibunuh dan ahli keluarga mereka pula termasuk anak kecil dibakar hidup-hidup. Pada 7 Jun 1974, Ketua Polis Negara ketiga, Allahyarham Tan Sri Abdul Rahman Maut, dibedil 11 gas tembakan oleh pengganas komunis bernama Lim Wun Chung dan Eng Fun Nam. Tidak hanya polis Melayu, Ketua Polis Perak Mendiang Tan Sri Ku Chung Kong juga dibunuh dengan cara yang sama dengan amat kejam pada 13 November 1975. Luka akibat perbuatan komunis diketuai Chimping ini kekal berdarah, terutamanya buat pasukan keselamatan kita sehingga hari kiamat. Namun saya penuh yakin dan percaya pada pilihan raya umum yang akan datang, khususnya kepada orang Melayu dan umat Islam di negara ini, yang ada di dalam hati mereka sekelumit rasa kasih dan sayang kepada Chimping, pasti akan memberikan undi mereka kepada parti-parti dalam Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan Plus. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya kepada Perdana Menteri dan Kerajaan,
Lakukanlah apa juga perubahan demi kebaikan rakyat. Suburkanlah semangat rukun negara kepada rakyat dan sentiasa peringatkan rakyat tentang 5 teras yang terkandung dalam prinsip-prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bunga melati tumbuh melingkar, harum mekar di taman hati. Dengan helah pencak pendekar, takkan tergugat pahlawan sejati. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih.